Nama saya Benetti Anak Beting. Nombor matrik saya 136345. Dan dalam pembentangan PGT 433, pengurusan dan pentadbiran ko-kurikulum sekolah, hari ini saya akan membincangkan tentang dasar ko-kurikulum kebangsaan. Merujuk kepada Akta Pendidikan 1996, dalam Akta 550, kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk ko-kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi emosi, jasmani, rohani dan mental, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Dalam erti kata lain, aktiviti ko-kurikulum ini juga merupakan suatu aktiviti di luar bilik darjah selain daripada pembelajaran dan pengajaran biasa di dalam kelas. Contohnya, murid dapat menyertai kelab dan persatuan, pakaian badan beruniform dan sukan dan permainan yang bukan dalam waktu pembelajaran biasa. Dasar ko-kurikulum kebangsaan ini juga mempunyai kekuatannya yang tersendiri, terutamanya dalam pelaksanaannya di sekolah. Yang pertama, saya mendapati dasar ko-kurikulum ini dapat membantu membina perpaduan dalam kalangan pelajar yang sememangnya diketahui di Malaysia ini, setiap sekolah mempunyai pelajar yang berbilang kaum dan berbeza agamanya. Jadi, dalam penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti seperti kelab ataupun persatuan ataupun sukan dan permainan, semestinya pelajar akan disatukan dan semua pelajar dapat membina kerjasama dalam sebuah kumpulan. Secara tidak langsung, apabila pelajar berinteraksi dalam kumpulan, mereka dapat mengenali dan bertoleransi dalam membina perpaduan dalam kalangan mereka. Jadi, amat relevanlah dasar ko-kurikulum kebangsaan ini diteruskan bagi membina perpaduan murid bukan saja di dalam bilik darjah tetapi juga di luar bilik kelas. Statement ini juga disokong dalam laporan Mahathir 1979 di mana menekankan ko-kurikulum sebagai satu ejen dalam membina semangat kekitaan dalam kalangan pelajar di Malaysia yang berbilang kaum ataupun esprit de corps. Maka, tidak heranlah dasar ini dapat menguatkan lagi perpaduan di sekolah. Seterusnya, dasar ko-kurikulum kebangsaan juga dapat melahirkan golongan muda ataupun murid yang seimbang dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, mental dan fizikalnya. Jika pelajar seimbang dari segi aspek ini, maka mereka juga dapat seimbang dalam akademik dan segala aspek sukan seperti permainan, kelab dan persatuan. Keseimbangan murid ini dapat menjamin mereka dalam melahirkan minda yang sihat dan akhlak yang mulia. Semestinya, keseimbangan ko-kurikulum ini juga membantu akademik pelajar tersebut. Pelaksanaan ko-kurikulum di sekolah juga dapat membina keyakinan murid. Pelibatan murid dalam sesebuah kelab ataupun persatuan, sebagai contoh memegang jawatan sebagai pengerusi bendahari ataupun setiausaha, ataupun bergerak aktif dalam persatuan, mereka dapat membina keyakinan diri dalam berinteraksi dengan rakan sepasukan, ahli yang lain, guru-guru dan juga dengan orang luar. Bagaimana keyakinan ini dapat dibina? Apabila pelajar diberi kepercayaan untuk memegang jawatan, semestinya mereka perlu memimpin. Dalam memimpin,
mereka perlu memiliki kemahiran berkomunikasi, berinteraksi dan memberi arahan dalam sebuah pasukan. Apabila soft skill ini telah dipupuk dan dibina sejak peringkat sekolah lagi, di alam universiti dan di alam pekerjaan kelak, mereka akan berjaya dalam berinteraksi juga dan berkomunikasi dengan orang luar, dan di mana soft skill ini sangat dipentingkan dalam aspek ataupun bidang pekerjaan di masa depan kelak. Namun demikian, dasar kurikulum kebangsaan ini juga mempunyai kelemahannya, terutamanya dalam era globalisasi ini. Adakah dasar kurikulum kebangsaan ini masih relevan? Oleh itu, saya telah mengenal pasti beberapa kelemahan dasar kurikulum kebangsaan ini. Yang pertama iaitu ketiadaan tenaga ataupun kepakaran yang mahir dalam mengendalikan kelab ataupun badan beruniform. Kekurangan tenaga mahir ini adalah dari aspek guru-guru yang mengendalikan kelab ataupun persatuan. Sebagai contoh, seorang guru yang tidak mempunyai kemahiran dalam mengendalikan badan beruniform ataupun kelab dan persatuan, maka dalam persatuan yang dikendalikan itu juga akan mengalami masalah, dan ini akan menyebabkan sistem kurikulum di sekolah itu bermasalah. Kelemahan yang kedua yang saya kenal pasti iaitu kekurangan kemudahan infrastruktur di sekolah. Kebanyakan sekolah di Malaysia tidak mempunyai kemudahan ataupun infrastruktur sukan ataupun bidang untuk aktiviti kurikulum yang lengkap. Terutamanya di kawasan luar bandar, kemudahan ini tidak lengkap. Maka, kegiatan unit beruniform ataupun sukan permainan yang dianjurkan di peringkat kebangsaan tidak dapat dilaksanakan di sesetengah sekolah, meskipun pelajar itu mempunyai kemahiran tetapi bakat itu tidak dapat diasah. Maka, di sinilah masalah untuk mempertingkatkan mutu sukan negara ini mengalami kegagalan. Jadi, masalah ini berakar umbi dari peringkat kementerian ataupun di sekolah lagi. Maka, bantuan ataupun kemudahan infrastruktur ini harus diberikan kepada sekolah dahulu bagi mempertingkatkan minat dan kemahiran pelajar dalam sesebuah aktiviti kurikulum di sekolah yang mereka sertai. Dan modernisasi masa kini seperti ledakan media massa juga menyebabkan kecenderungan pelajar untuk tidak lagi minat dalam bidang kurikulum. Meskipun sekolah telah mewajibkan penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya 3 aktiviti kurikulum, tetapi didapati bahawa penglibatan murid adalah sedikit. Hal ini adalah disebabkan oleh pengaruh media massa dan ledakan media sosial pada masa kini. Murid lebih cenderung untuk bermain video games, bermain media sosial seperti TikTok, melari-lari internet berbanding menyertai aktiviti. Sikap ataupun kecenderungan pelajar ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pendedahan tentang kepentingan kurikulum di sekolah sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Sekolah untuk semua pelajar sekurang-kurangnya menyertai 3 aktiviti kurikulum yang wajib. Kurangnya pendedahan ini menyebabkan penyertaan murid dalam aktiviti sukan semakin berkurangan. Selain daripada pengaruh media massa dan video games dan hobi yang tidak berfaedah, murid juga tidak mempunyai kemahiran untuk berinteraksi dengan orang ramai.
akibat daripada kurangnya penglibatan dalam aktiviti kokurikulum ini. Mereka lebih bersikap introverts, ekoran daripada suka bersendirian dalam seperti permainan video games yang hanya memerlukan interaksi seorang individu dengan komputer riba ataupun komputer sahaja, dan hobi ataupun masa lapang mereka yang sepatutnya melakukan aktiviti kokurikulum di sekolah diisi dengan hobi yang tidak berfaedah. Bukan saja peranan sekolah dan guru, tetapi kurangnya juga sokongan daripada ibu bapa juga merupakan satu kelemahan kepada pelaksanaan dasar kokurikulum ini di sekolah. Sekiranya tanpa sokongan ibu bapa, maka murid juga tidak berminat untuk menyertai sebarang aktiviti kokurikulum di sekolah. Maka peranan ibu bapa di sini yang harus memantau kegiatan ataupun aktiviti kokurikulum yang harus disertai anak-anak mereka di sekolah. Contohnya, pada hari Rabu penyertaan dalam kelab dan persatuan, pada hari Khamis pakaian seragam ataupun kelab persatuan dan sebagainya. Jadi, kurangnya sokongan daripada ibu bapa tentang pelibatan anak-anak ataupun murid dalam aktiviti kokurikulum di sekolah juga merupakan kelemahan kepada dasar kokurikulum kebangsaan ini. Akhir sekali, kelemahan yang saya dapat lihat dalam dasar kokurikulum kebangsaan ini dilaksanakan di sekolah penambahbaikan. Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah mengkaji semula dasar kokurikulum kebangsaan ini selari dengan perubahan masa kini dengan menyesuaikan minat pelajar ataupun murid dalam aktiviti kokurikulum. Contohnya, sekiranya kecenderungan murid pada masa kini yang minat terhadap permainan video games ataupun yang berkaitan dengan games secara maya ini, maka kerajaan harus menyediakan inisiatif aktiviti kokurikulum yang bersifat video games, iaitu memperkenalkan e-games sebagai salah satu aktiviti dalam kelab atau persatuan ataupun sukan dan permainan yang berbentuk e-sport games. Maka secara langsung pelajar dapat membina minat mereka itu kepada suatu kemahiran dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Sekian saja itu pandangan saya tentang kekuatan dan kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan dalam pelaksanaannya di sekolah pada konteks masa kini.